Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu semua berada di dalam kandungan sehat walafiat hendaknya, supaya dapat kita meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu kita pada hari ini ialah kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja ni ialah perbuatan ya. Jadi sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif. Okey. Mari sama-sama kita lihat slide ini dulu ya. Jadi kata kerja aktif transitif maksudnya ialah ini dia punya maksud ataupun definisi. Ya, definisi ini ialah maksud. Jadi kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek. Ya, dia mesti ada objek, benda. Mesti disertai oleh objek. Itu dia punya kata kunci ya. Mesti disertai. Ini. Mesti disertai oleh objek. Okay. Kata kerja yang mesti disertai oleh objek. Contohnya, ini contoh. Okay, contoh membaca buku. Okay, membaca ni ialah kata kerja. Dia punya kata kerja, perbuatan. Manakala buku ialah objek. Okey. Jadi cikgu harap kamu nampak di situ ya, perbezaan. Apa maksud ataupun apakah yang dikatakan mesti disertai dengan kata kerja dan juga objek. Okey. Contoh lain ya. Kita tengok contoh lain. Okey, contoh lain ialah mengelap meja. Mengelap meja. Jadi mengelap ini ya, mengelap ini ialah kata kerja. Okey, mengelap ni ialah kata kerja. Meja itu ialah objek. Ya. Mengelap meja. Mengelap ialah kata kerja, perbuatan. Manakala meja itu ialah objek. Okey. Contoh lain ialah menyapu sampah. Jadi menyapu ini ialah kata kerjanya, perbuatan. Sampah itu ialah objek. Objek ni benda lah, objek. Okey, contoh lain. Ya, ini contoh dalam ayat. Ya, contoh dalam ayat. Kita tengok ya, kita lihat contoh dalam ayat. Aiman membaca buku di dalam perpustakaan. Okey. Membaca ialah kata kerja, buku ialah objek. Okey.
Sofia mengelap meja yang kotor. Mengelap ialah kata kerja, meja ialah objek. 3. Amira menyapu sampah di luar kelas. Okey. Menyapu ialah kata kerja, sampah ialah objek. Jadi itu contoh ayat ya, dalam ayat. Jadi di sini tadi okay, kita dapat membenarkan apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif. Ya, kata kerja yang mesti disertai ataupun diikuti oleh objek. Contohnya dalam ayat tadilah. Okey. Itu maksud kata kerja aktif transitif. Okey, dia punya definisi. Jadi sekarang ini untuk lebih faham, mari kita rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2, Bahasa Melayu jilid 2, tajuknya kata kerja aktif transitif dengan tajuk tapak semaian Pak Long. Ya, muka surat 59. Okey. Jadi kita lihat nanti macam mana kita hendak menggunakan kata kerja aktif transitif untuk membina ayat. Okey, jadi tadi cikgu dah terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif. Ya. Kata kerja yang mesti diikuti dengan objek. Okey, kita lihat teks. Tajuknya tapak semaian Pak Long. Pak Long Hasan mengusahakan tapak semaian. Pada masa lapang, Hasan membantu Pak Longnya. Ya, jadi Pak Long Hasan tadi dia mengusahakan, mengerjakan tapak semaian. Ya. Mengusahakan ni maksud dia mengerjakan. Ya. Mengerjakan tapak semaian. Membuat tapak semaian lah. Okey. Kita lihat seterusnya. Tengok gambar nombor 1. Cuba lihat semua orang. Gambar nombor 1 yang terdapat dalam buku teks. Apakah gambar dia? Okey. Kata kerja dia memasukkan. Kata kerja dia memasukkan. Memasukkan apa? Objek dia apa? Memasukkan tanah. Ni tanah. Memasukkan tanah ke dalam beg plastik. Ini beg plastik. Jadi ayatnya ialah Hasan memasukkan tanah ke dalam beg plastik. Okey. Sebab apa? Sebab yang membantu tadi ialah Hasan. Dia membantu Pak Long dia. Ini gambar Hasan lah ni. Ya, ini gambar Hasan. Apa yang dibuat oleh Hasan? Memasukkan tanah. Jadi memasukkan ini ialah kata kerja. Tanah itu ialah objek. Ya, ingat semula apakah maksud kata kerja aktif transitif tadi. Ya. Okey. Seterusnya kita lihat gambar nombor 2. Ya, gambar nombor 2 ni ialah kalau kita lihat di sini ya, aktiviti dia apa? Ni, kata kerja dia menyemai. Kata kerja dia menyemai. Ya. Jadi apakah yang disemai? Jadi apakah yang disemai?
sudah tentulah yang disemai itu biji benih ataupun anak benih. Ya. Jadi kita boleh buat ayat di sini macam mana ayatnya. Hasan menyemai, sebab kata kerja dia ialah menyemai ya. Hasan menyemai anak benih pokok ke dalam beg plastik. Ini beg plastik. Kata kerja dia menyemai. Apa yang disemai? Jadi objek dia ialah anak benih. Ya, anak benih ataupun biji benih. Jadi ayatnya Hasan menyemai anak benih pokok ke dalam beg plastik. Okay. Jadi boleh ditulis di sini. Okay. Gambar nombor 3, menyusun. Jadi kata kerja dia ialah menyusun. Menyusun. Apakah yang disusun? Di Pak Long Hasan ni. Apakah yang disusun? Ni, yang disusun ni ialah beg plastik, ya, beg plastik yang berisi tanah, ya, yang telah disemai dengan biji benih tadi. Siapa yang menyusun? Yang menyusun Pak Long Hasan lah. Jadi kata kerja dia menyusun. Objek dia beg plastik. Jadi kamu boleh buat ayat. Contohnya ya, di sini. Boleh buat ayat di sini ya. Pak Long Hasan menyusun beg plastik yang berisi tanah yang telah disemai dengan biji benih. Contoh. Ataupun Pak Long Hasan menyusun beg plastik yang berisi tanah, ya, yang telah disemai dengan biji benih, ya, di bawah satu tempat yang berbumbung. Contohnya. Ataupun kamu ada ayat yang lain, kamu boleh gunakan. Asalkan kamu menggunakan kata kerja menyusun dan objek dia ialah beg plastik. Okey. Tengok gambar nombor 4. Gambar nombor 4. Gambar nombor 4 ya. Kita lihat di sana gambar Hasan memegang baja. Dia pegang baja. Baja pokok, baja bunga. Ya. Jadi perkataan ataupun kata kerja yang diberi di sini ialah mengasingkan. Ya, mengasingkan. Ya, mengasingkan. Asingkanlah. Jadi apakah yang diasingkan? Yang diasingkan ialah ini. Objek dia ialah baja. Di antara baja pokok dan baja bunga. Ya, di antara baja pokok dan baja bunga. Jadi boleh buat ayat di sini. Contohnya Hasan mengasingkan baja pokok dan baja bunga. Hasan mengasingkan baja pokok dan baja bunga. Okey, itu contoh ayatnya. Okey, gambar yang kelima. Gambar yang kelima ni, kalau kita lihat, pembeli datang tempat
Pak Hasan ya, menjual bunga-bunga itu. Ya. Jadi kata kerja dia ialah memilih. Siapa yang memilih? Yang memilih ialah pelanggan ataupun pembeli. Pelanggan ialah orang yang datang membeli lah. Yang memilih. Apakah yang dipilih? Yang dipilih ialah pokok bunga lah, ataupun anak benih bunga. Anak benih pokok. Anak benih pokok yang belum cukup besar lah. Ya. Sebab biasanya pelanggan akan membeli. Ini tajuk dia tapak semaian. Tapak semaian ni ialah tempat untuk menyemai pokok bunga. Jadi bila menyemai pokok bunga tu dah tentulah pada peringkat anak pokok lagi ya. Jadi pembeli akan datang untuk membeli anak pokok untuk dibesarkan di rumah masing-masing lah pembeli. Jadi kata kerja dia ialah memilih. Memilih anak benih pokok contohnya. Memilih objek dia ialah anak benih pokok. Jadi ayat dia kamu boleh tulis di sini, pembeli memilih anak benih pokok sebelum membelinya. Ataupun pelanggan memilih anak benih pokok sebelum membelinya. Sudah tentulah pilih dulu kan. Mana yang cantik, yang hidup dengan subur dan sebagainya lah. Jadi boleh gunakan pembeli ataupun pelanggan. Pelanggan memilih. Memilih itu ialah kata kerja anak pokok. Anak pokok sebelum membelinya. Okay, dan gambar yang terakhir iaitu aktiviti. Ini Hasan menjual lah. Menjual anak pokok kepada pengunjung yang datang lah, ataupun pelanggan yang datang ke kedainya. Kata kerja dia ialah menjual. Apakah yang dijual? Yang dijual ialah anak pokok. Kepada siapa dia jual? Kepada pelanggan yang datang ke kedainya, ataupun kepada pengunjung yang datang ke kedainya. Jadi boleh buat ayat di sini. Hasan menjual anak pokok kepada pengunjung yang datang ke kedainya. Ataupun Hasan menjual anak pokok kepada pelanggan yang datang ke kedainya. Okey. Itu tadi kata kerja aktif transitif. Jadi diulang semula, kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek, ataupun kata kerja yang mesti disertai oleh objek. Itu sangat penting. Dan biasanya kata kerja ini menerima imbuhan me. Kalau kita lihat dalam buku teks ini, semua kata kerja menerima imbuhan me. Memasukkan. Kata asal, kata dasar dia adalah masuk. Ada imbuhan me dengan kan. Jadi
Di sini imbuhan awalan dia ialah me. Imbuhan akhirnya dia kan. Ini imbuhan akhitan. Menyemai. Kata dasar dia semai. Okay? Kata asal dia dasar menyemai. Semai. Menerima imbuhan me. Menyemai. Menyusun. Kata akar dia ialah susun. Menerima imbuhan me. Jadi menyusun. Mengasingkan. Asing. Menerima imbuhan meng dan kan. Memilih. Kata asal dia pilih. Kata dasar dia pilih. Menerima imbuhan mem. Menjual. Jadi kata kerja dalam kata kerja aktif transitif biasanya menerima imbuhan me. Itu kena ingat. Okay? Itu tadi kata kerja aktif transitif. Jadi cikgu harap kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif dan bagaimanakah hendak membina ayat dengan menggunakan kata kerja aktif transitif tadi. Okay? Jadi untuk lebih faham, cuba kita lihat buku aktiviti buku aktiviti jilid 2 muka surat 68. Muka surat 68. Jadi dalam tugasan ini apakah yang diminta kamu buat? Pilih kata kerja aktif transitif. Kemudian bina ayat. Jadi di sini kamu diminta memilih kata kerja aktif transitif. Pilih dulu kata kerja aktif transitif. Kemudian bina ayat. Jadi di sini kita mesti ingat apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif tu. Tadi juga sudah terangkan. Yaitu kata kerja itu ataupun perbuatan yang mesti disertai oleh objek. Ada benda lain lah. Jadi di sini mana yang dinamakan kata kerja. Kita cari dulu kata kerja. Tadi cikgu dah terangkan kan, kata kerja mesti menerima imbuhan me. Jadi di sini ini ialah kata kerja. Kata kerja aktif transitif. Ini merebus, membakar, mencabut, mengorek. Ini semua perbuatan ya, mengorek perbuatan, membakar perbuatan, merebus perbuatan, menanam perbuatan. Kata kerja. Mencabut kata kerja. Okey. 1 2 3 4
5. Nah, jadi ada 5. Ya, ada 5 di situ. Cuma, jadi bila kamu dah kenal pasti kata kerja aktif, transitif, cuma hendak membuat ayat. Di sini kamu telah diberi contoh satu, menanam ubi kayu. Menanam itu adalah kata kerja. Objek dia adalah ubi kayu. Amin menanam ubi kayu di kebunnya yang luas. Jadi perkataan ini telah pun diberi contoh menanam ni ya. Okay. Jadi yang kedua, apa pula ayatnya? Kamu gunakan perkataan contohnya merebus. Merebus. Biasanya yang merebus ni siapa? Berilah nama, tak kisah siapa ya. Contohnya, kalau ni tadi Amin, ya, digunakan perkataan Amin. Jadi di sini kamu boleh buat ayat. Ibu Amin merebus ubi kayu untuk dimakan. Contohnya lah, Ibu Amin merebus ubi kayu untuk dimakan. Ya. Ini gambar ubi kayu. Ini gambar ubi kayu. Ini gambar ubi keledek. Tajuk dia ubi kayu dan ubi keledek. Ini gambar ubi kayu. Ini gambar ubi keledek. Kedua-duanya isinya boleh didapat dalam tanah. Ini persamaan dia. Kalau bulatan yang di tengah-tengah ni ialah persamaannya. Ubi kayu ditanam pun mesti ditanam. Nak makan dia boleh direbus ataupun boleh juga dibakar. Cara mengambil dia, kalau ubi kayu dengan mencabut, dengan mencabut pokok ubi kayu tersebut. Kalau ubi keledek, mengorek tanah yang ditanam dengan ubi keledek. Itu cara nak ambil dia. Cara untuk menanam dia, kalau ubi kayu menggunakan keratan batang. Kalau ubi keledek menggunakan keratan batang dan juga pucuk. Okay. Ubi kayu hidup secara menegak, manakala ubi keledek hidup dengan cara menjalar. Ubi kayu berbatang keras. Ini perbezaan ubi kayu dengan ubi keledek ya. Manakala ubi keledek berbatang lembut. Ini perbezaannya. Kemudian ini perbezaan yang tak kita tadilah. Cara nak mengambil dia, dan ini cabut. Dan ini dikorek, mengorek lah. Okay. Yang di tengah-tengah ni ialah persamaan dia. Persamaan dia maksud dia ubi kayu pun boleh guna ke apa ni? Dengan cara inilah yang di tengah ni. Boleh direbus untuk dimakan, boleh dibakar. Okey. Baik, ni tadi yang nombor 2 ya, kita gunakan perkataan merebus ni tadi. Ya, kita boleh buat ayat ini contoh ya, kamu boleh buat ayat kamu sendiri ya kalau kamu ada ayat kamu sendirilah. Ibu Amin merebus. Dia rebus apa? Rebus ubi kayu ke ubi keledek, terpulanglah. Ya, merebus ubi keledek contohnya untuk dimakan. Okay. Kemudian kita guna membakar pula. Ya, membakar. Ubi kayu juga
boleh dimakan dengan cara membakarnya, ya, ataupun ubi kayu dan ubi keledek juga dimakan dengan cara membakarnya. Ya, boleh bakar, ya. Oke, kemudian gunakan perkataan mengorek. Amin mengorek tanah untuk mendapatkan ubi keledek, ya, ataupun Amin mengorek, ya, tanah yang ditanam dengan ubi keledek untuk mendapatkan ubinya. Ubinya. Kalau kita nak guna mencabut, mencabut, Ibu Amin mencabut. Mencabut apa? Mencabut batang ubi kayu untuk mendapatkan ubinya. Itu contoh. Jadi dah dapat ada 5 di sini. Ya, 5 ayat di sini. Jadi kamu tulis sama ada kamu nak gunakan ayat kamu sendiri ataupun kamu nak ikut contoh ayat yang cikgu beri tadi pun boleh, ya, tidak menjadi masalah. Yang pentingnya kamu membuat tugasan yang cikgu beri. Dan bila kamu buat itu, maksudnya bila, ya, kamu dapat memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, murid-murid. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran pada hari ini, ya, setakat ini saja. Dan cikgu harap kamu memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tajuk kata kerja aktif transitif. Jadi cikgu harap kamu dapat membuat tugasan yang cikgu berikan, ya, dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 68 itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.